Oh, hujan dekat luar sana, so akan ada gangguan suara sikit. Tapi hari ni aku nak bercakap pasal filem Telekinesis. Filem ni merupakan filem terbaru Syafiq Yusof selepas Sheriff. Walaupun filem ni dah lama syuting, dengar kata, dan kemudiannya tak pernah dipromo dekat mana-mana. Ada je dengar-dengar dekat grup-grup filem and so on. Kemudian tiba-tiba 10 Oktober muncul filem ni dekat Astrofest. So Syafiq Yusof bukanlah orang kata kali pertama filem dia masuk Astrofest. Sebelum ni penunggang agama pun keluar dekat Astrofest juga ketika zaman Covid dahulu. Dan dia buat surprise, okay, dengan munculkan penunggang agama 1 dan penunggang agama 2. Dan aku nak tengok jugalah dalam filem ini apakah percubaan yang baru. Selepas bagi aku Sheriff adalah satu level yang baru untuk pengarah berbakat ni. Selepas dalam filem tersebut dia tak lagi buat permainan siapakah itu, siapakah ini. Dalam filem tu kan kita dah tahu siapa jahat, siapa yang betul semua kan. So dia dah bermain dengan cara lain. Tetapi Telekinesis adalah something yang very different. Dan bagi aku rasa pasal apa masukkan dekat Astrofest dulu, kenapa tak panggil pawagam? Yang tu aku agak sedikit kecewa lah. Baik, sebelum kita bercakap lanjut lah pasal Telekinesis ni, apa kata kita intro? Baik, bagi siapa-siapa yang mungkin rasa selepas tengok trailer tu dia kata, apa ni kerja je tunjuk vu tangan macam tu je kan, apa kena tengok tu filem ni guys. Ini bukan sebuah filem yang bagi aku untuk penulis-penulis lakon layar yang biasa. For me, apa yang filem Telekinesis sajikan adalah sesuatu yang advance untuk sebuah perfilman tempatan. Kalau nak tahu pengarah Nakil Syafiq Yusof, penulis dia ialah penulis yang pernah buat Sheriff juga. Dan apa-apa, ada a few aku tengok dekat IMDb, a few filem yang berkaitan dengan sci-fi lagi lah. Macam selepas ni akan ada reversi dari Adrete. Dia dan bagi aku adalah sesuatu yang agak mengagumkan apabila Telekinesis ni diceritakan dalam sebuah filem berbahasa Melayu. Sebab bagi aku idea Telekinesis ni tak pernah ada, dan aku tak pernah nampak lah. Kalau ada, betul kan, dalam filem Malaysia. Sebab for me, setup untuk filem macam ni agak susah. Tetapi bila filem ni dia bercerita, dia berkisar tentang dua kumpulan, NTSF dengan TLM. NTSF ni National something lah, NTSF National Telekinesis something. Tugas dia ni untuk menghapuskan TLM, Telekinesis Liberty, TLM, Telekinesis Liberty Movement. Telekinesis Liberty Movement ni ialah satu movement lah, yang mana puak-puak yang Telekinesis yang ada kuasa ni berkahwin dengan orang biasa, wujudnya kacukan. Agak lucu jugalah dia pakai nama kacukan. Baguslah, at least menghormati bahasa Melayu. Kan dalam bahasa Inggeris dia pakai hybrid. So which is quite good. So TLM dengan NTSF bergaduh lah. NTSF mahu hapuskan TLM sebab perjuangan dia. Ada sebab dia, hamba kena tengok sendiri. Tapi di tengah-tengah perjuangan ni muncul satu karakter, nama dia Helang. Helang ni dia membela TLM. Tapi sampai sekarang TLM tak tahu Helang ni siapa. Dan kemudian NTSF juga tak tahu siapa Helang. So Helang ni ialah benda yang mengganggu lah operasi NTSF untuk membunuh TLM. Tapi ada kejadian yang berlaku apa semua, dikisahkan tentang Fadli. Fadli ni yang mana dia ni adalah watak utama kita lah. Yusof Bahrain, yang mana dia ni lah ketua. Dia ni central character dalam filem ni bersama dua orang sahabat dia, yang mana seorang India, seorang Cina. Lee dengan seorang lagi tu. Diorang ni cuba untuk siasat lah siapa Helang. Dan kita pula, untuk filem ni, kita diajak ke dalam satu misi untuk mencari siapakah Helang. So permainan yang filem ni, kalau hampa tengok filem ni, filem yang karakter dia diletak penuh dengan, orang kata, macam mana cakap, penuh dengan
benda-benda yang kita boleh sangka buruk. Watak yang kita sangka baik, tapi mungkin ada sisi buruk dia. Watak yang buruk, mungkin baik sisi dia. Kita tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu salah. So benda-benda ni yang menjadikan telekinesis sesuatu yang orang kata dah lama kita tak tengok. Sebab dalam dalam Sharif, sebelum ni kalau hampa tengok, Sharif adalah sebuah filem yang dia dah free kan. Sebab dalam filem tu dia bukan nak bermain dengan siapa jahat, siapa ni. Tapi dalam filem ni Shafiq Yusof kembali balik kepada game dia yang asal, which is dia nak kita teka siapakah Helang. So dalam filem ni, daripada awal sampai akhir kita akan tengok dengan persembahan karakter-karakter ni. Especially yang kita tunggu-tunggu, of course lah, Beto Kusyari. Sekejap lagi aku nak cakap pasal dia. Tapi sepanjang filem ni lah, kita ada Aman Graseka lah, kita ada Beto Kusyari, kita ada a few characters lagi yang mana menjadi suspek kepada kita. Adakah mereka ni Helang? So siapa-siapa yang tengok, dia dah tahulah siapa Helang dan apa tujuan Helang buat macam ni. So bagi siapa-siapa yang belum tengok, you just go on and try to play the game dan tengok sama ada hang berjaya teka Helang tu siapa. Bagi aku rasa macam tetapi akhirnya in the end memang Syafiq berjaya tipu aku lagi, dan aku memang tak sangka yang dia Helang. Tetapi bila dia reveal siapakah Helang tu, aku macam aku rasa macam tak sesuai. Tetapi iyalah, mungkin ada sebab dia. Sebab dia ada link balik dengan past, masa lalu dia apa semua. So aku macam okay, that's logic, acceptable. Walaupun aku tak harapkan yang dia ialah Helang. Aku tak nak bagi tahu siapa, tapi hampa perlu tonton Telekinesis. Tadi aku nak cakap pasal Beto Kusyari kan. For me, bagi siapa-siapa yang nak tengok Beto Kusyari, filem ni bukan filem yang fokus kepada Beto Kusyari. Di awal-awal filem ni, watak Beto memang jarang muncul. Dia hanya muncul sekejap sahaja. Tetapi watak dia memang menjadi satu momen penting dekat third act. Memang Yusof Baharin ni ialah watak utama dia, tetapi Beto ni dia ada misi lain untuk cerita tu berkembang. So I really hope that maybe in the future, kalau ada Telekinesis 2, watak Beto ni akan dilebihkan lah. Sebab kita nampak yang watak dia ni akan expand the world. Dan aku memang paling suka macam mana world building filem ni. Walaupun filem ni berlaku dekat Malaysia, tetapi dia punya setup tu, macam mana dia cerita tentang puak TLM, puak NTSF. Lepas tu orang kacukan ni dikatakan orang yang bodoh kan. Kemudiannya orang yang tak hybrid ni, yang memang original Telekinesis ni bijak. Lepas tu ada lagi lah a few things yang bagi aku setup filem ni memang agak gempak dan terlalu Hollywood. Tetapi yang paling aku suka ialah filem ni berjaya untuk blend dengan culture Melayu itu. Walaupun filem ni tak ada lah elemen-elemen tradisional yang kita selalu tengok kan. Kalau dalam Sharif, kita nampak Sharif solat lah apa semua. Dalam filem ni tak ada lah. It's full of fictional world, dan bagi aku menjadi, walaupun yalah, it's a movie yang meletakkan sci-fi untuk aras terbaru. Dan bagi aku, walaupun filem ni adalah kekurangan sana sini, tapi aku rasa dalam jalan cerita dia masih menjadi. Sebab walaupun filem ni dia macam, yalah, agak kadang-kadang adalah kurang dia macam pace dia kadang-kadang lari juga. Tetapi setiap momen momen scene itu, Syafiq akan letakkan, ataupun cerita ni akan letakkan kita kepada penonton untuk menunggu siapakah Helang yang sebenarnya. So poin utama ialah kita nak tunggu sampai habis ni ialah Helang. Siapakah Helang yang sebenarnya? So siapa nak tengok tu, tengoklah. Dan bagi aku, benda yang paling aku suka dalam filem ni ialah brutality dia lah. Dalam filem ni, kalau hampa expect filem ni hanya main polis, main tembak-tembak tangan sahaja pakai kuasa telekinesis, no. You will see telekinesis power yang mana kemudiannya di blend dengan adegan-adegan tembak. So ada adegan tembak, ada adegan bergaduh. So adegan bergaduh dekat kitchen tu memang aku memang teringat kepada filem The Raid lah. Memang padu guys. So ini adalah babak The Raid versi telekinesis. Dan bagi aku, babak-babak telekinesis dalam filem ni sederhana. Ada yang menjadi, yang especially yang pakai CGI, bila dia letak tangan tu, tangan kuasa dia keluar, aku rasa kagum lah dengan babak tu. Cuma ada a few things lah yang bagi aku tak tahu, mungkin bajet habis ke apa ke kan. So ada some of the scene
dia pakai reverse trick. Yang aku paling lucu ialah scene awal tu, yang makcik tu, makcik India tu kutip tisu. Aku macam, wah, aku tak tahulah itu scene yang sengaja dibuat untuk memerli ke, atau nak bagi jadi lawak ke apa, aku tak pasti. Tetapi scene tu is very spoil. Macam, yalah, kita tahu babak tu ialah babak reverse, yang bukannya babak yang ni. Come on lah, scene dah cantik lah, telekinesis terbang, selalu terbang, pakai tangan, aura keluar apa semua kan. Tetapi scene makcik tu ambil tisu, pakai reverse. Aku macam, tapi okey lah, that's the only one lah yang spoil. Boleh lah kot anggap scene tu sebagai scene lawak kan. Ada a few things juga yang aku suka pasal filem ni, ialah Shafiq cuba untuk buat babak-babak yang bagi aku agak-agak Hollywood. Ada scene yang Beto Kushairi tu masuk dekat dalam kereta, tarik pintu kereta pakai kuasa dia. Lepas tu waktu helang, lalu dia tolak kereta pakai dia punya tangan. So for me, benda-benda tu adalah satu percubaan yang menunjukkan yang Shafiq Yusof memang betul-betul put an effort lah untuk buat filem yang style macam ni. Memang orang akan bandingkan lah filem ni dengan filem push lah, filem-filem Hollywood yang bergenre sama. Tetapi apa yang aku rasa, filem Telekinesis ni adalah sesuatu yang orang kata percubaan. Kalau kita tak buat filem-filem yang macam ni, sampai bila kita nak stick dengan orang kata genre yang sama? Dan bagi aku, percubaan untuk buat Telekinesis ni adalah sesuatu yang bagus. Dan aku berharap sangat filem ni masuk ke Pawagam. Seriously. Tapi aku tak tahulah, mungkin sebab dana yang diterbitkan kot. Sebab aku dengar dana ni dana untuk apa ni, super tele lah apa semua. Aku tak berapa faham sangat bab tu. Tetapi dana-dana tu hal lain. Janji filem ni siap, cerita dia bagus, aku nak tengok. Dan aku puji filem ni. Aku boleh bagi filem ni 4 bintang. One of the best movie from Shafiq Yusof untuk tahun 2024. Kita ada sebelum ni Sharif. Ya, Sharif itu cerita lain. Sharif is another genre. Telekinesis genre lain. Dia sci-fi, kepolisan, campur dengan elemen-elemen bunuh-bunuh ni. Of course there are twist, there are scenes yang membuatkan emotion kita naik. Dan it's a typical Shafiq Yusof movie lah. If you love his style, if you love to guess, nak meneka siapakah halang, go on. Of course you will miss. Of course you will miss. Tetapi yes, aku dah cakap, ending filem ni adalah satu ending yang merugikan kalau diorang tak expand the world into another sequel. Kalau dia tak buat sequel, for me rugi lah. Sebab filem ni punya third act memang dia expand. Macam mana dia expand tu hampa kena tengok lah. Dan ending tu mungkin akan buat kita blur sikit. Memang normal lah, it's a typical Shafiq Yusof punya style. Macam kita pernah tengok Misteri di Laila kan. Sampai tengok Misteri di Laila, tahu lah, kita nak kena tengok balik, kaji balik dialog orang ni kan. Maksudnya kalau nak betul-betul faham dan ambil tahu ataupun ambil kisah pasal motif setiap karakter, hampa kena tengok dari awal balik sekali lagi. So that's for me, wow. Aku boleh cakap wow, itu sahaja. So go and watch it. Pergilah tonton. Okay, mungkin ada yang kata aku tak faham lah, cerita mengarut lah. Dah buat cerita-cerita yang luar daripada kebiasaan, hampa kata mengarut. Lepas tu kalau dah buat cerita-cerita rebak rempit, hampa kata rebak rempit pula. So ini adalah satu benda yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik for me untuk industri kita. Dan I really hope that this kind of movie yang bermain dengan genre-genre sebegini akan orang kata keep on doing. Cuma bagi aku motif tu akan lebih besar lah. Bukannya time travel ataupun ada kuasa kemudian cinta. Itu je kan. Maksudnya go for something ataupun objektif yang besar. Mungkin yang menimbulkan kekecohan kepada manusia ke apa ke kan. Tapi untuk Telekinesis, aku puas hati. Aku layan dengan sangat-sangat, orang kata wow, bersungguh-sungguh aku layan. Sebab aku enjoy layan Sharif. So aku enjoy layan Telekinesis. Sebab Telekinesis ni adalah sesuatu yang baru lah untuk industri kita. Yalah, ini lambat sikit ditayangkan. Aku rasa Sharif
Sharif mungkin siap sebelum tu. Filem ni dibuat sebelum tu kan, sebelum Sharif. Kemudian senyap, tiba-tiba keluar dekat sini. Okay, go and watch it. Aku rasa itu sahaja review ringkas aku. Ini adalah personal opinion. So tak semestinya personal opinion aku ini mempengaruhi, mewakili semua audience. Ada yang kata movie ni tak best, ada movie ni ada yang kata tak best, ada yang kata best kan. Tapi bagi aku movie ni menjadi so aku seronok layan. Seronok sebab filem ni lain, settle. Lain dari yang lain. Cuma aku harap satu je, tunjuklah bawa KL sikit kan. Takkan duk tunjuk bangunan buruk je. I know lah, aku faham lah. Tetapi I wish there are some scenes yang di tempat-tempat orang ramai ke apa ke yang lebih gas. Tapi kita faham lah situasi untuk filem ni. Maybe itu sequel, who knows kan. So aku rasa itu sahaja. Aku bagi filem ni 4.5 bintang. 4.5 bintang. Okay, sebab hang berjaya tipu aku untuk meneka sepak halang. So tekaan aku gagal. So memang berjaya. Okay, so kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.